kan pun tak ada kan. Okey, tak apa. Jadi yang saya muliakan ketua-ketua unit, para syuhada pun ada, para penyelaras, puan dekan, rakan-rakan pensyarah, pembantu takbir, seterusnya. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga kita semua di bawah lindungannya pada bulan Ramadan ni. Baik. Jadi alhamdulillah hari ni kita berada pada 20 Ramadan. Hari ni yang siang sekarang ni kita berada pada 20 Ramadan. Dan balik kejap lagi buka puasa kita dah masuk 21 Ramadan lah. Yang mana 21 Ramadan bermulalah kita punya fasa-fasa yang dipanggil 10 malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir, pemburuan untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Baik. Jadi Lailatul Qadar adalah sesuatu yang kalau ada sesuatu benda yang paling penting dalam dunia ni untuk kita dapat kan, malam Lailatul Qadar yang paling penting. Jadi kalau kita tengok orang tu bersungguh-sungguh dia bangkit malam kan, bersungguh-sungguh dia membaca Quran pada malam hari, betul lah, itulah tindakan yang betul. Sebab malam itulah adalah malam yang paling penting sekali. Jadi saya explain sikit lah pasal Lailatul Qadar sikit lah sebelum kita masuk pada topik ni. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT sebut dalam suratul Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan ia pada malam qadar, pada malam qadar. Jadi ayat tadi kami menurunkan ia itu maksud dia Al-Quran. Jadi Al-Quran turun tu, Allah tak kata kami menurunkan Quran, tapi Allah kata kami turunkan ia. Jadi ia itu menunjukkan benda Quran ni macam satu benda yang viral zaman Nabi tu. Yang kafir ke, yang orang Islam ke, viral. Jadi kalau Allah kata dia pun semua orang dah faham. Kami turunkan ia. Jadi semua orang dah tahu. Ia tu adalah benda yang Muhammad duk baca tu. Yang tu lah. Kami turunkan ia pada malam Qadar. Jadi Qadar ini apa? Jadi kita nak tahulah dari segi bahasa kan. Qadar itu, maksud umum dia adalah Qadar means power, kuasa, malam yang berkuasa. Jadi malam ini penuh dengan kuasa. Ada banyak kuasa, the night of power. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua untuk Qadar, dia boleh membawa maksud penentuan. Penentuan wal qamar, dalam surah Yasin, wal qamara qaddarnahu, dan bulan itu kami tentukan kedudukan dia. Jadi qadara juga maksud penentuan. Jadi bila penentuan, malam ini juga Ibnu Abbas dia bagi tahu, dia pernah sebut pada malam Lailatul Qadar, dia pernah sebut dalam satu asar dia sebut, Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi. Dia pernah sebut pada malam Lailatul Qadar nama-nama orang yang akan pergi haji tahun hadapan ditulis pada malam ni. Jadi Ibnu Abbas pernah sebut benda macam tu. Ia memberi isyarat kepada kita, Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat, dia tak mungkin tahu benda ghaib, tak mungkin dia tahu benda yang akan berlaku tahun depan. Jadi dari mana dia tahu? Dia akan ambil daripada Nabi. Jadi benda ni orang sebut dalam ilmu hadis disebut sebagai marfu'. Marfu' maksudnya dia bukan pandai-pandai cakap, tak. Maksudnya bila sahabat sebut, dia ambil daripada Nabi. Jadi ia menunjukkan kepada kita juga malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kita punya apa yang kita akan dapat pada tahun hadapan. Setahun punya apa yang kita buat ni ditulis pada malam ni. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas tadi. Jadi yang pertama tadi maksud dia apa? Malam yang penuh dengan kuasa. Yang kedua adalah penentuan. Ditentukan malam ini apa benda yang ditulis. Ditulis tentang masa depan kita. Daripada Allah SWT dicatatkan, diturunkan kepada malaikat. Itu maksud Qadar yang kedua. Dan yang ketiga, Qadar juga, Lailatul Qadar, Qadar juga maksud sesuatu yang bernilai. Qadar dalam Quran sebut wama qadarullaha haqqa qadrih. Qadar itu maksud dia tidak menilai. Jadi Lailatul Qadar maksud yang ketiga adalah menilai. Jadi seolah-olah Allah beritahu malam ni malam yang bernilai. Jadi apa maksud nilai itu?
Nilai itu, apa nilai malam tu? Kan Allah Taala dia bagi tahu pun dalam surah Al-Qadar tadi, dia bagi tahu dah. Dia bagi tahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau orang kita bahagikan 1000 bulan bahagi 12, dapat lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Jadi dia bukan banyak tu je. Allah kata bukan seperti 1000 bulan, tak, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dia malam ini is better, better bukan 83 tahun tu, mungkin lebih baik daripada 100 tahun pun. Bukan 83 tahun saja. Maybe dia lebih baik daripada 100 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun lebih baik, kan. Jadi basically Allah SWT cuba sebut malam Qadar ini adalah malam yang terbaik dalam semua hidup engkau hidup di dunia ini. Jadi bila ada je malam Qadar tu, ini adalah malam yang terbaik. So makna yang keempat, jadi ulang balik, nombor 1 kuasa, nombor 2 adalah penentuan, nombor 3 nilai, dan nombor 4 maksud dia Qadar juga boleh dalam bahasa Arab bermaksud sempit. Sempit. Jadi bila sempit, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dalam Quran Allah yang melapangkan rezeki dan dia juga yang yaqdir, dia sempitkan. Jadi perkataan qadar itu juga dalam bahasa Arab bermaksud sempit. Okey, kenapa malam ini malam yang sempit? Jadi bila Allah kata Lailatul Qadar, maksud dia malam ni malam yang sempit sangat. Apa yang sempit? Ada juga diberitahu dalam hadis bahawa malaikat, dalam Quran tadi pun dah beritahu apa yang berlaku pada malam Qadar. Tanazzalul malaikah, malaikat turun pada malam ni. Malaikat tu sikit ke banyak? Banyak lah. Malaikat turun pada malam ni, penuh bumi ni. Jadi malam itu sempit dengan malaikat. Bumi ni dipenuhi dengan malaikat. Dalam hadis diberitahu bilangan malaikat yang ada di bumi itu lebih banyak daripada min adadil hasa, lebih banyak daripada bilangan batu-batu kecil yang ada di bumi ni. Batu-batu kecil kan banyak kan. Jadi bilangan malaikat pada malam itu lebih banyak daripada batu-batu kecil. Jadi basically Lailatul Qadar ini suatu malam yang nak bagi tahu kat sini, malam yang penting. Tadi malaikat yang penuh tadi, dia bukan bawa bala, tak, bawa rahmat. Jadi siapa yang doa pada malam itu, malaikat akan aminkan. Okey, jadi kesimpulan, malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling penting, paling penting dalam hidup kita. Jadi itulah peringatan yang saya nak bawa untuk mukaddimah hari ini. Okey, jadi yang seterusnya adalah kita terus masuk kepada topik. Topik yang kita diberikan pada hari ini adalah Quran peneman hidupku. Quran peneman hidupku, betul lah? Betul lah? Okey. Okay, jadi Quran peneman hidupku. Kalau boleh lah, saya mungkin nak buka lah kot. Kalau ada sesiapa yang nak share sikit pasal tajuk ni ke, sebab ni usrah kan. Usrah, jadi dia bukan ceramah kan. Dia usrah, jadi tempat untuk kita share anything lah. Tuan-tuan mungkin kalau tak ada kena-mengena dengan topik pun tak apa, nak share. Jadi mungkin mula-mula ni saya buka dalam 2-3 minit untuk sesiapa share berkenaan topik ataupun luar topik lah. Jadi tapi topik hari ni adalah Quran peneman hidupku. Ada tak siapa nak share? Okey kot, mungkin kali kedua kan. Saya pun tak ada bagi tahu pula. Mungkin saya buka lah lepas ni. Sesiapa kalau nak share, boleh lah dia start share berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan, ya, Quran peneman hidupku. Ada? Tak ada? Ada? Okey. Kalau tak ada tak apa. Ya, kita terus kepada tajuk. Jadi yang pertama sekali kita kena, bila kita dapat tajuk tu, kita kena kajilah kenapa. Biasanya tajuk itu menggambarkan keseluruhan objektif di belakang tu kan. Apa yang orang nak daripada usrah ni. Okay, tajuk dia adalah Quran peneman hidupku. Jadi kita akan tengok satu-satu perkataan di dalam tajuk ni. Yang pertama Quran. Quran ni apa tuan-tuan? Kalau orang tanya kepada kita kan, kita mesti tanya Quran ni apa? Itulah tu kan, buku tu lah. Yang ni Quran ni yang ada tulis Arab-Arab ni, inilah Quran.
tengok-tengok silap Bible. Kita pun tak tahu kan. Jadi jaga-jaga sebab Bible pun ada ditulis dalam bahasa Arab kan. Jadi basically bahasa Arab ni adalah bahasa ilmu dulu kan. Okey. Jadi bila orang tanya kepada kita apa itu Quran, Quran adalah kalamullah. Takrif bagi Quran adalah kalamullahil mu'jiz. Perkataan Allah. The word of Allah. The word of God. Itu maksud Al-Quran. Jadi Quran ni kalamullah. Kita ni setengah agama setengah agama dia bila nak tengok Tuhan, bila nak sembah Tuhan tu dia tak boleh, tak cukup dengan hanya perkataan. Dia nak dengar, dia nak tengok. Sebab tu yang sebagai agama tu dia bentukkan Tuhan mereka semua kan. Kita sebagai orang Islam yang paling dekat kita dengan Tuhan satu benda lah, iaitu Al-Quran, iaitu perkataan Allah. Ini paling dekat Allah ni dengan kita ni. Benda yang boleh dia buktikan dia adalah Allah kepada kita adalah Al-Quran. Itulah yang paling dekat sekali. Seperti mana kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam, dia ni Nabi Musa adalah seorang nabi yang diberi mukjizat. Bukan diberi mukjizat lah, maknanya diberi kelebihan ke atas rasul-rasul yang lain. Dia boleh bercakap dengan Allah direct. Nabi Musa. Lalu apabila dia sering bercakap dengan Allah SWT, satu hari dia minta lah, Rabbi arini, ya Allah tunjukkan kepada aku. Dia nak tengok, anzur ilaik, aku nak tengok engkau. Allah kata kepada apa? Allah kata apa kepada dia? Allah kata, kau tak boleh tengok aku. Kau tak boleh tengok aku. Yang kau boleh tengok, cuba tengok bukit tu, Jabal. Ini dalam Quran. Tengok bukit tu. Kalau bukit tu, apabila aku tunjukkan diri aku kepada bukit tu, kalau bukit tu kekal pada kedudukan tu, kau boleh tengok aku. Tapi kalau dia tak kekal, tak boleh. Jadi bila Allah tunjukkan zat dia kepada gunung tu tadi, gunung itu roboh, pengsan Nabi Musa. Dan Nabi Musa apabila bangkit, dia kata, Subhanak, dan aku maha suci engkau adalah yang paling suci. Seolah-olah dia minta maaf lah, ya Allah, aku dah macam over lah, kenapa aku nak tengok engkau pula kan. Okay, jadi itulah Islam. Maksudnya Tuhan itu dengan kita, dengan orang Islam, itulah yang paling dekat. Nabi Musa lebih sikit dah dapat bercakap terus. Kita adalah Quran itu, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi perkataan yang seterusnya dalam topik kita, Quran tu clear. Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi kita tak macam Bible lah. Maknanya Bible ini dia ambil narration ataupun riwayat orang, masukkan dalam Bible tu kan. Jadi perkataan orang, perkataan apa bercampur-campur. Jadi mungkin ada dulu ada perkataan Injil apa campur-campur dalam tu. Al-Quran ada 100% perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keduanya, Quran peneman hidupku. Tajuk kita Quran peneman hidupku. Peneman hidupku. Peneman tu faham, hidupku. Okey, clear. Baik. Kita terus masuk kepada persoalan di dalam topik ni. Kenapa kita perlu jadikan Quran sebagai peneman hidup kita? Tak cukup ke pasangan kita kan? Cukuplah pasangan kita itu jadi peneman kita, ataupun kawan kita ke, ataupun anak kita ke kan? Ataupun kita ada peneman yang alim-alim sikit kan, ada syekh ke, ada ustaz ke, kita kawan dengan dia, cukup lah jadi peneman kita. Kenapa perlu Al-Quran? Baik. Jadi sebelum kita pergi kepada kenapa perlu Al-Quran itu menjadi peneman hidup kita, peneman itu sendiri, peneman dalam bahasa orang putih dia panggil company kan. Company itu adalah sesuatu nikmat sebenarnya. Dalam syurga, Allah SWT apabila dia gambarkan syurga, dia akan gambarkan ahli syurga ni ada kawan. Kalau dia lepak tu, dia duduk tu, mesti ada kawan. Ala sururim mutaqabilin. Dalam Quran sebut mereka itu di atas katil. Surur dia macam sofa. Nak kata sofa bukan sofa, nak kata katil bukan katil, di tengah-tengah. Macam satu seat yang dia macam nak baring ke nak duduk, macam tu lah. Mutaqabilin, duduk, mutaqabilin, saling lihat melihat. So duduk, ada geng.
Jadi dalam nikmat, salah satu nikmat yang Allah gambarkan dalam syurga adalah ada kawan, ada teman. Teman adalah sesuatu yang nikmat, nikmat. Beza dengan neraka, kadang-kadang Allah cerita mereka itu kekal dalamnya, tapi banyak juga tempat bila Allah kata orang itu masuk dalam neraka, contoh dalam surah Nisa Allah sebut wa may ya'sillaha wa rasulahu, sesiapa yang mengingkari Allah dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampau lebih daripada had-had yang Allah Taala tetapkan, yudkhilhu nara, dia akan dimasukkan dalam neraka, khalidan fiha. Khalidan dalam bahasa Arab maksud dia ni seorang-seorang kekal, khalidan fiha, seorang-seorang dia ni kekal padanya, walahu azabun muhin, dan baginya azab yang hina. Dia ada biasanya perkataan Al-Quran berkata khalidina fiha, kalau kita faham, kita perasan khalidina fiha, khalidin tu ramai, tapi ada kadang-kadang khalidan fiha. Khalidan maksudnya dia seorang-seorang. Ini juga menggambarkan neraka. Kita kadang-kadang bila kita musibat berlaku kepada kita tu, dan kita rasa kita seorang je yang kena, sedih kita, tapi kalau kita tahu benda yang berlaku kepada kita itu berlaku juga kepada kawan kita, berlaku juga kepada ramai orang, jadi kita rasa kurang sikit sedih tu kan. Jadi perasaan berseorangan itu dah lah kena seksa seorang-seorang pula tu. Jadi benda tu sangat sedih. Macam penjara lah. Penjara tu, kalau masuk penjara, kalau kita tengok sebagian negara, penjara memang ramai orang lah, adalah kawan-kawan dia, ada puak-puak dia kan. Tapi kalau dia ni jahat sangat dalam penjara tu, dia akan dikurung pada suatu tempat seorang-seorang. Confinement kan dia panggil kan, solitary confinement. Dia akan duduk seorang-seorang. Yang tu dia akan rasa gila kadang-kadang. Okay, jadi salah satu bentuk azab yang Allah SWT cerita tentang neraka ni, dia macam kekal, tapi orang tu dah lah kekal dalam neraka, dia rasa macam dia seorang-seorang. Okay, jadi peneman adalah suatu nikmat sebenarnya. Okay, sekejap alright. Okay, kita go kepada perkara yang seterusnya, iaitu kenapa Al-Quran itu perlu jadi peneman kita. Jadi peneman ni pun ada peneman yang menyenangkan kita, dan ada juga peneman yang menyusahkan kita. Kan? Dia peneman kita, tapi pinggan dia kita kena basuh, baju dia kita kena basuh. Kan? Nak kemas barang-barang pun tak nak tolong tukar pampers anak pun tak nak. Dia peneman, tapi dia menyusahkan kita kan. Okey. Tapi Al-Quran bukan macam tu. Quran adalah peneman yang akan menyenangkan kita dan juga membantu kita bila sebenarnya bukan sahaja di akhirat, tetapi di dunia. Dalam Al-Quran Allah SWT cerita tentang orang-orang ahlul kitab, walau annahum aqamut tawrata wal injil, kalaulah mereka itu, iaitu orang ahlul kitab itu, mendirikan at-Taurat, maksudnya mendirikan dulu Allah Ta'ala turunkan Taurat dan juga Injil kepada ahlul kitab. Kalaulah mereka itu benar-benar mendirikan Taurat dan Injil, nescaya mereka ini la'akalu, nescaya mereka ini akan makan min fawqihim, daripada atas, wa min tahti arjulihim. Maksudnya makanan ataupun rezeki itu sangat banyak kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil, dan apa yang diturunkan oleh Tuhan mereka. Jadi Al-Quran ni kalau kita sentiasa berdamping dengan dia, Allah Ta'ala akan bantulah rezeki kita. Jadi di dunia juga Allah Ta'ala bantu. Silakan Tuan Haji Zamri, ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bila sebut pasal teman tadi kan, saya rasa yang pertama sekali, hidup kita ni sentiasa berada dalam kegelisahan dan ketakutan bila kita berdepan dengan berbagai masalah dan isu. Tapi kita selalu digalakkan, disuruh kita membaca surah-surah dalam Al-Quran yang tertentu. Terutama macam yang kata kalau kita nanti nak adakan teman waktu dalam alam barzah, nanti kita digalakkan baca surah Al-Mulk. Benda tu kita cakap mudah saja kalau nak baca. Kalau tak boleh baca, kita boleh dengar saja. Kita nanti insya-Allah akan dapat teman nanti dalam alam barzakh. Dan masa kita nak pergi interview, nak pergi sana, nak pergi sini, banyak benda-benda yang digalakkan kita membacanya.
paling daif, kalau kita tak mampu pun kita baca qul huwallahu ahad. Ini yang seperti yang inilah. Dan kita dapat lihat untuk mengukuhkan hati kita ni, sentiasa kita yakin dengan Allah. Macam dalam surah Ar-Rahman, bila kita baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, kita kena bersyukur, kita kena reda, kita kena sentiasa bersedia menghadapi. Sebab macam yang selalu orang tak salah tanggap lah, dia fikir kekayaan tu sebagai satu pemilikan. Sebenarnya kekayaan tu satu nikmat. Dia kena mencukupi, menggunakan sebaik-baik mungkin, bukan untuk memilikinya. Dan dia sebagai hamba Allah, kalau sedar kaya tu ada tanggungjawab, bukan senang-senang. Dan ini adalah panduan-panduan yang kita jadikan dia sebagai pendamping kita untuk kita menjalani kehidupan ni. Sentiasa sedar, sentiasa bersyukur, sentiasa ada pendamping yang boleh membantu kita dalam apa juga keadaan. Ini yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haji Zamri di atas perkongsian tadi. Yang ni kita menjadikan Al-Quran dalam apa keadaan pun, maknanya hatta dalam urusan-urusan dunia, seperti mana Tuan Haji Zamri share tadilah. Maknanya kalau dia sedih baca ni, kalau dia bimbang baca surah-surah tertentu dalam Al-Quran. Okey. Jadi saya sambung sikit tadi berkenaan dengan kenapa kita perlukan peneman pada hari kiamat. Peneman pada hari kiamat. Kita cerita masuk kepada Al-Quran yang akan membantu kita pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat kepada ashabih, kawannya, kepada kawan-kawan dia. Jadi kita nak kena, pertama sekali kita nak kena make sure Al-Quran consider kita sebagai kawan dia. Kalau tidak, dia tak beri syafaat kepada kita. Okey, jadi syafaat ni, sebelum daripada tu, syafaat ni apa benda tuan-tuan, perempuan? Syafaat ni dia kalau konteks hari ni dia macam perkataan kalau kita hari ni syafaat ni, syafi' dia macam kabel lah, kabel. Faham? Ataupun untuk contoh kalau kita ada student kita ramai kadang-kadang kan, kita tak kenal tapi kita kenal ketua kelas dia. Kan? Pada seorang ni, dia ni kita datang-datang tak buat assignment contohnya kan. Jadi kita nak marah dia kan. Datang kita nak marah engkau ni, betul. Sebelum kita marah tu, ketua kelas tadi tu datang kepada kita, lecturer, dia okey. Yang tu panggil syafi'. Yang tu adalah dia macam backup kita. Okey. Yang tu lah maksud syafaat tadi. Syafaat maknanya kita macam ada satu kabel pada hari akhirat. Daripada kita diseksa, ada yang backup kita. Syafi'. Jadi untuk menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada kita, kita kena make sure Al-Quran consider kita sebagai kawan kita dulu. Syafi'an, sebab dia hanya memberi syafaat kepada kawan-kawan dia sahaja. Okey. Dalam hadis yang lain, hadis ni diriwayatkan Imam Muslim juga, sahih lah maksudnya. Bila saya sebut Bukhari, Muslim tu maksudnya sahih lah. Okey. Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi. Okey, Al-Quran dibawa datang pada hari kiamat dan juga ahli-ahlinya yang beramal dengannya. Taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Yang di hadapannya adalah surah Baqarah dan juga surah Ali Imran. Dan Rasulullah memberi perumpamaan surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Sebab bila orang baca Quran, dia akan bacalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ni tadi. Rasulullah menggambarkan surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran ini sebagai amsalin, satu perumpamaan, ma nasituhunna, yang aku tak akan lupa. Yang kata aku tak akan lupa ni adalah An-Nuwas bin Sam'an. Dia riwayatkan hadis ni. Aku tak akan lupa Rasulullah gambarkan surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran tu. Nabi gambarkan dia seumpama ghamamatani, dua awan, atau zillatani, ataupun dua apa dipanggil, bayang-bayang.
dua yang bayang maksudnya benda yang besar datang. Quran akan datang backup kita tu dalam bentuk macam awan ataupun bayang-bayang saudani, itu je bainahuma syarqun aw ka'annahuma khazani, ataupun juga dalam bentuk burung yang datang dalam bentuk sawaf, dalam bentuk yang bersaf-saf, maknanya berbaris-baris, tuhajani an sahibihima. Jadi Baqarah yang datang dalam tiga bentuk, salah satu dari tiga bentuk ini akan datang dalam bentuk ni dan dia akan backup kita. Tuhajani an sahibihima, yakni dia akan berhujah untuk sahib dia, kawan dia. Jadi itulah pentingnya Al-Quran menjadi peneman kita. Dia sebelah tengah lah. Okay, jadi itulah reason yang saya nak bawa hari ni, kenapa kita perlu jadikan Al-Quran sebagai peneman kita. Okey, timbul lagi satu persoalan. Tapi saya ni malas baca Quran. Boleh tak saya hantar je anak saya pergi tahfiz? So Quran jadi peneman hidup dia. Kan? Lepas tu ada pula saya dengar hadis, ada orang cakap kalau anak jadi tahfiz, dia boleh tarik 10 orang masuk syurga bersama dengan dia kan. Jadi so saya senang cerita, saya guna je orang lain untuk jadi pembantu saya esok. Boleh ke macam tu tuan-tuan? Boleh ke? Okay, yang pertama sekali, hadis pasal anak kalau dia jadi tahfiz dia boleh tarik 10 orang ahli keluarga dia masuk syurga, itu adalah hadis yang sangat dhaif. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Ulama kata hadis itu sangat dhaif. Okey. Boleh tak orang ni bantu, ada orang yang boleh bantu kita? Boleh, tapi dengan izin Allah Ta'ala lah. Dengan izin Allah Ta'ala. Tapi for sure dia boleh tarik itu dhaif. Kita harap Allah Ta'ala bantulah. Mungkin kita ada kenal mana-mana tahfiz so dia boleh bantu kita. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh. Kita boleh berharap, tapi kita jangan bergantung lah. Maknanya ada seorang tahfiz ni, esok aku nak masuk syurga dia lah. Tak. Sebab apa tuan-tuan? Za'bar ni dia memang dah tulis. Peneliti Za'bar kenal tuan-tuan. Dia pernah tulis suatu buku dulu. Perangai bergantung kepada diri sendiri. Buku ni ditulis sebelum merdeka. Jadi geng-geng yang suka hantar pahala ni, dia orang against buku kan. Maksudnya orang agama waktu tu lah, orang agama waktu tu. Za'bar tulis buku ni. Za'bar ni kira pandai lah kan, kira macam dia adalah pemikir lah zaman tu. Tapi orang agama waktu tu tak suka dengan idea Za'bar ni, dengan buku ni, bergantung dengan diri sendiri. Lalu dia gunakan Sultan Perak untuk ban buku ni. Yang itulah. Jadi kalau ada orang, setengah orang yang kena ban disebabkan pandangan dia, idea dia, hujah dia, jadi belum tentu lagi dia salah. Okey, dalam buku Za'bar ni dia ada tulis lah, saya quote sikit lah. Tiap-tiap orang diwajibkan beramal dan beribadat sendiri dengan usaha dan tenaganya. Tidak pernah disuruh ia mengira dirinya itu mesti bergantung kepada orang sahaja atau fidyah penebus yang dibuatkan orang sahaja bagi mendapat kejayaan dan keselamatannya di akhirat kelak. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mesti berharap kepada sedekah, tahlil dan bacaan-bacaan qul huwallah dari orang apabila mati kelak. Jadi kita kadang-kadang dunia ni kita usaha, kita mesti henyak diri kita kan. Kata Azri Walter kan, tuan-tuan mungkin ikut kot. Azri Walter ni dia macam fenomena sekarang ni kan. Jadi kita kena henyak. Hidup ni keras tuan-tuan. Jadi kita henyak dalam dunia ni, kita usaha tu kita henyak. Tapi bila akhirat kita kata tak apalah, nanti ada orang bacakan untuk aku, nanti aku bayar je lah duit, orang bacakan Quran untuk aku. Jadi yang ni salah, pemikiran yang salah yang ditegur oleh Za'bar kepada diri kita. Jadi kita kena cari peluang untuk bagaimana. Yang pertama sekali nak selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Jadi salah satunya adalah mendampingkan diri kita dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kalau ada sebarang penambahan mungkin boleh komen sebab dah 11.34. Komen ke, ada sebarang nak kongsi ke? Saya buka. Tak ada Okey, kalau tak ada, alhamdulillah hari ini berjaya juga kita buat usrah dalam tempoh setengah jam. Mulia kan tuan-tuan?
Okay, saya tahu tuan-tuan sibuk semua kan, jadi banyak urusan. Jadi kita buat seringkas yang mungkin, tapi ada mesej yang sampai. Yang pertama sekali, jangan lupa tadi pasal Lailatul Qadar. Kita kena ingat malam yang paling penting dalam hidup kita adalah malam Qadar. Yang keduanya adalah jangan bergantung dengan orang terhadap amalan soleh kita. Okey, jadi saya tutup dulu kita punya perjumpaan. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana hadir. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazana wa iyyak. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Baik, sama-sama. Saya Okey. Boleh lagi. Assalamualaikum.